Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Pak Cik Mak Cik Oto Arum, hari ini saya Jufazli Syahmat sebagai penganalisis politik bebas ingin membongkarkan satu skandal rompakan projek bernilai lebih 3.8 bilion ringgit di Putrajaya yang ada kaitan dengan seorang pemimpin yang sangat-sangat popular di seluruh dunia. Atas nama Allah yang maha berkuasa, atas nama Allah yang maha hebat lagi maha adil, secara eksklusif saya ingin menyatakan bahawa kartel Najib Penyamun kantoi dalam satu modus operandi memonopoli rompakan projek bernilai lebih 3.8 bilion ringgit sejak tahun 2014 sehingga tahun 2021 di Putrajaya. Saya ulang dan saya tegaskan Pak Cik Mak Cik. Kes tangkapan, sitaan barang, sitaan duit dan tangkapan untuk beberapa individu yang dikaitkan menjadi front runner merompak projek-projek di Putrajaya bernilai lebih 3.8 bilion ringgit itu sebenarnya mastermind kartel projek lebih 3.8 bilion ringgit adalah bosku Najib Penyamun 1MDB dan bosku Rosmah Penyangga 1MDB. Ini adalah kebenaran yang tidak dilaporkan oleh media-media arus perdana dalam negara Malaysia. Nama yang disebut hanyalah nama kartel Dato' Adli Kamarudin. Tetapi hakikat dan realitinya di belakang Dato' Adli Kamarudin itu, berdasarkan kajian saya sebagai penganalisis politik bebas, berdasarkan fakta dan bukti serta rekod maklumat sulit dalam negara Malaysia, rupa-rupanya di belakang Dato' Adli Kamarudin merompak projek 3.8 bilion ringgit di Putrajaya itu adalah bosku Najib Penyamun 1MDB dan bosku Rosmah Toyol Penyangga 1MDB. Saya tahu ramai rakyat Malaysia yang terkejut dengan pendedahan eksklusif ini oleh Jufazli Syahmat. Saya tahu ramai pemerhati-pemerhati politik Malaysia sangat-sangat tergamam dan sangat-sangat terkejut. Rupa-rupanya kartel projek 3.8 bilion ringgit yang dibongkarkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, semua itu mastermind sebenar adalah bosku Najib dan bosku Rosmah. Setuju ataupun tidak, percaya ataupun tidak, ini adalah kebenaran dan hakikat yang tidak boleh disembunyikan oleh bosku Najib dan bosku Rosmah bersama kartel-kartel penyamun projek mereka di Putrajaya. Dato' Adli Kamarudin direkrut oleh bosku Najib dan bosku Rosmah sejak tahun 2014 lalu. Tahun 2014 itu siapa yang menjadi Perdana Menteri? Siapa yang jadi Menteri Keuangan Pak Cik Mak Cik Oto Arum? Tidak lain tidak bukan. Di Putrajaya ketika itu kita mempunyai 2 orang Perdana Menteri dan 2 orang Menteri Keuangan penyamun penyangga bernama bosku Najib dan bosku Rosmah. Ini adalah logik, fakta dan bukti yang boleh dianalisis dan ditafsir secara mendalam. SPRM sendiri telah mengakui kumpulan penyiasat dalam SPRM telah mula menjejak modus operandi kartel bosku Najib, bosku Rosmah ini
merompak projek infrastruktur dan beberapa kementerian di Putrajaya berbilion-bilion ringgit sejak tahun 2014. Ini adalah laporan daripada berita-berita media arus perdana yang menyatakan bahawa Dato' Adli Kamarudin yang sangat popular dalam parti UMNO, dalam kartel Bosku Najib Bosku Rosmah, bapa ibu segala penyambung projek-projek di Putrajaya itu, mereka sudah lama di-spy, diintip dan sengaja untuk dibiarkan merompak projek-projek di Putrajaya. Sejak tahun 2014 hingga tahun 2021 melobi projek, membocorkan maklumat-maklumat rahsia tentang perincian projek, dan akhirnya dalam tempoh selepas 7 tahun bermaharajalela, Dato' Adli Kamarudin bersama kartel Bosku Najib Bosku Rosmah tamat riwayat mereka dan kantoi serta ditelanjangkan oleh SPRM bermula minggu ini. Ini adalah cerita penuh yang sebenar-benarnya wajib diketahui oleh orang-orang Melayu, orang-orang Bumiputra, orang Cina, orang India, orang Sabahan, orang Sarawakian, orang Malaysia di negara ini. Kenapa banyak jalan raya buruk, lebuh raya berlubang, banyak pembangunan infrastruktur di seluruh negara tergendala? Ia adalah kerana kartel Bosku Najib Bosku Rosmah, geng-geng Dato' Adli Kamarudin ini besar kepala merompak projek-projek infrastruktur rakyat Malaysia lebih 3.8 bilion ringgit sejak tahun 2014 sehingga tahun 2021. Saya perincikan berkenaan dengan laporan SPRM. Kartel Bosku Najib Bosku Rosmah Dato' Adli Kamarudin yang berjaya dikantoikan, ditangkap, dipenjarakan oleh SPRM. Kartel Bosku Najib Bosku Rosmah bersama Dato' Adli memonopoli projek khususnya perkhidmatan pengurusan fasiliti selenggara bangunan kerajaan. Malah pegawai kementerian agensi seperti Jabatan Kerja Raya JKR di bawah kuasa kartel Bosku Najib dan Bosku Rosmah. Geng-geng kartel Bosku Najib Bosku Rosmah telah ditahan oleh SPRM kerana kekayaan yang sangat luar biasa. Siapa Dato' Adli Kamarudin? Dato' Adli Kamarudin adalah orang yang diupah oleh Bosku Najib Bosku Rosmah untuk menjadi front runner, mengkoordinasi dan merompak secara sistematik projek-projek rakyat bernilai lebih 3.8 bilion ringgit sejak tahun 2014. SPRM telah menahan 7 individu sindiket kartel Bosku Najib Bosku Rosmah yang memonopoli ratusan tender projek kementerian dan agensi-agensi kerajaan Malaysia sejak 7 tahun lalu. Penahanan Dato' Adli Kamarudin berusia 47 tahun, orang Bosku Najib Bosku Rosmah, merupakan seorang kontraktor yang sangat terkenal di JKR, Ibu Pejabat dan JKR Putrajaya, akhirnya dilumpuhkan selepas mereka memperoleh tender dianggarkan mencecah 3.8 bilion ringgit. Siapa kabel besar Dato' Adli Kamarudin ini sehingga cukup powerful merompak projek-projek rakyat di Putrajaya pakcik-makcik? Kabel besar dia tidak lain, tidak bukan Bosku Najib penyamun 1MDB, Bosku Rosmah penyangga 1MDB. Menurut sumber yang sahih dan benar, sejak dari dahulu lagi, kumpulan kontraktor tidak senang dengan Dato' Adli Kamarudin ini, kartel Bosku Najib Bosku Rosmah, kerana mereka memonopoli tender kerajaan Malaysia.
dilaporkan sebanyak 345 tender daripada beberapa kementerian dan agensi kerajaan di seluruh negara sejak tahun 2014 sehingga sekarang. Dirompak secara sistematik oleh kartel Bosku Najib Bosku Rosmah. Ketua frontrunner mereka adalah Dato' Adli Kamarudin. Dato' Adli Kamarudin, geng kartel Bosku Najib Bosku Rosmah dikatakan mengawal lebih 150 buah syarikat yang digunakan untuk memasuki tender atau sebut harga di beberapa kementerian dan agensi yang terbabit. Dato' Kamal Adli mewujudkan 150 syarikat berbeza dengan menggajikan beberapa individu sebagai pengarah syarikat yang mana sebenarnya dimiliki oleh kartel Bosku Najib Bosku Rosmah. Maklumat awal mendapati 114 individu telah digunakan nama untuk membuka lebih 150 buah syarikat yang diketuai oleh Dato' Adli Kamarudin, kartel Bosku Najib Bosku Rosmah. Tumpuan sindiket ialah terhadap projek penyelenggaraan kemudahan dan projek pembangunan. Dato' Adli Kamarudin terkenal kautim dengan orang dalam dia, Bosku Najib Bosku Rosmah lah, sejak tahun 2014 dalam Kementerian Keuangan untuk memastikan syarikat di bawah kawalannya dibenarkan masuk tender bagi memastikan salah satu daripadanya berjaya. Modus operandi kartel Bosku Najib Bosku Rosmah ialah membayar rasuah kepada orang dalam untuk mendapat maklumat berhubung spesifikasi, harga siling, harga jabatan, jumlah penyertaan, kelayakan syarikat dan masa sesuai untuk menghantar borang tender dan sebut harga pakcik-makcik. Dato' Adli akan mengepung harga projek dengan menyertai sesuatu tender projek menggunakan sejumlah besar syarikat yang berada di bawah kawalannya sehingga peringkat senarai pendek untuk dibawa dalam lembaga perolehan tender adalah miliknya. Sesiapa juga syarikat yang dipilih adalah milik kartel Bosku Najib dan Bosku Rosmah di Putrajaya. Ketika projek tender terhad, beberapa kementerian, Dato' Adli Kamarudin banyak menyapu projek-projek kerana mengawal 10 syarikat dalam satu tender. Dato' Adli Kamarudin yang direkrut oleh Bosku Najib Bosku Rosmah itu mempunyai beberapa syarikat yang sangat-sangat terkenal di Putrajaya. Antaranya adalah Tuah Usaha Sendirian Berhad, Jangka Prestasi Sendirian Berhad, Syarikat Ventechnologies Engineering Sendirian Berhad dan banyak lagi. Tuah Usaha Sendirian Berhad adalah atas nama Dato' Adli Kamarudin, manakala Jangka Prestasi Sendirian Berhad di bawah anaknya Adri Aiman. Projek paling banyak diperoleh oleh kartel Bosku Najib Bosku Rosmah ialah perkhidmatan pengurusan, penyelenggaraan dan operasi secara komprehensif, kerja kejuruteraan awam, housekeeping, landscape dan kawalan selenggara perosak di bangunan kerajaan khususnya di Putrajaya. Sebut saja projek perkhidmatan pengurusan, fasiliti, tiada siapa boleh menandingi kartel Dato' Adli, geng-geng Bosku Najib Bosku Rosmah. Banyak projek pengurusan fasiliti milik Dato' Adli menang tender di JKR, khususnya JKR Putrajaya. Jadi tidak menghairankan jika SPRA menahan pegawai JKR juru ukur bahan grade 48 minggu ini. Hubungan rapat beliau dengan pegawai-pegawai JKR sangat luar biasa, menghasilkan projek berjuta-juta ringgit. Berkemungkinan ramai lagi pegawai JKR bakal ditahan di seluruh negara. Ketika Bosku Najib menjadi Perdana Menteri bersama Rosmah, ketika Bosku Najib dan Rosmah menjadi Menteri Keuangan di Putrajaya, syarikat Dato' Adli Kamarudin
mendapat projek bekalan air luar bandar sistem retikulasi 2011-2012 bagi negeri Kelantan Zon 3E bernilai 17.6 juta ringgit. Projek ini diluluskan oleh Bosku Najib Bosku Rosmah kerana mereka berdualah Menteri Keuangan di Putrajaya. Rampasan SPRM atas kekayaan kartel Bosku Najib Bosku Rosmah melibatkan Dato' Adli adalah sangat-sangat luar biasa kekayaannya Pak Cik Mak Cik. 2 buah helikopter mewah persendirian, lebih 10 kereta mewah dan sebuah kapal persiaran mewah milik Dato' Adli Kamarudin, kartel Bosku Najib Bosku Rosmah. Di samping itu juga turut dirampas kenderaan mewah yang dianggarkan bernilai 15.7 juta ringgit. Duit tunai berjumlah 3.5 juta ringgit dirampas ketika serbuan SPRM di rumah kediaman kartel Bosku Najib Bosku Rosmah, iaitu rumah Dato' Adli Kamarudin. SPRM turut menyita banglo, rumah kedai dan pejabat yang dianggarkan bernilai 29 juta ringgit milik kartel Bosku Najib Bosku Rosmah. Lebih mengejutkan, sebanyak 644 akaun peribadi individu, akaun bank dan syarikat dianggarkan bernilai 100 juta ringgit turut dibekukan dalam siasatan kes kartel projek Bosku Rosmah Bosku Najib ini di Putrajaya. Inilah kekayaan yang sangat luar biasa Pak Cik Mak Cik, kartel-kartel Bosku Najib Bosku Rosmah yang wajib diketahui oleh lebih 32 juta rakyat Malaysia. Maka sebagai kesimpulan, inilah kisah benar yang tidak akan dilaporkan oleh cyber troopers Bosku Najib dan Bosku Rosmah tentang kartel projek Bosku Najib Bosku Rosmah yang sudah ditangkap oleh SPRM kerana terbabit dengan modus operandi merompak projek-projek rakyat di Putrajaya lebih 3.8 bilion ringgit Malaysia bermula minggu ini. Ini adalah satu kemenangan kepada rakyat Malaysia kerana lebih 7 tahun sejak di era pemerintahan Bosku Najib Bosku Rosmah selaku Perdana Menteri dan Menteri Keuangan penyangga, mereka sememangnya mempunyai middle person seperti Dato' Adli Kamarudin ini. Pak Cik Mak Cik, beliau boleh dipanggil sebagai Dato' Kamal Adli juga. Kerana beliau ini memang orang-orang UMNO semua kenal dia ni. Semua tauke-tauke China, India, Sabahan, Sarawakan kenal Dato' Adli Kamarudin. Dia punya kabel besar adalah Bosku Najib dan Bosku Rosmah, toyol penyamun 1MDB. Setuju ataupun tidak, suka ataupun tidak, itu bukan masalah saya sebagai penganalisis politik bebas untuk membongkarkan secret information ini atas nama kepentingan rakyat, atas nama kepentingan nasional yang menjadi mangsa rompakan sistematik dalam projek-projek infrastruktur di Putrajaya diketuai oleh kartel Bosku Najib Bosku Rosmah, Dato' Adli Kamarudin ataupun Dato' Kamal Adli ini, Pak Cik Mak Cik. Maka ini perlu menjadi pengajaran kepada geng-geng Bosku Najib Bosku Rosmah yang semakin hilang pengaruh dan kuasa di Putrajaya. Tidak boleh lagi merompak projek-projek rakyat dalam negara Malaysia kerana spy SPRM terlalu ramai dalam negara Malaysia, Pak Cik Mak Cik Oto Arong. SPRM sengaja membiarkan penyamun-penyamun kartel Bosku Najib Bosku Rosmah untuk merompak projek-projek dalam negara Malaysia kerana SPRM mahu tengok sampai sejauh mana mereka ini berani mati merompak projek-projek rakyat dan harta negara Malaysia. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Sepandai-pandai kartel Bosku Najib Bosku Rosmah merompak projek-projek rakyat di Putrajaya, akhirnya dikantoikan oleh SPRM bulan ini. Saya Jufazli Syahmat sebagai penganalisis politik bebas ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM dan pegawai-pegawai penyiasat SPRM yang bekerja keras sejak tahun 2012
12 lalu lagi sehingga tahun 2021 mengintip jejak modus operandi kartel Bosku Najib Bosku Rosmah yang diketuai oleh frontrunner mereka Dato' Adli Kamarudin merompak projek rakyat berbilion-bilion ringgit. Rosmah sedang sibuk dengan pendakwaan jenayah rasuah beliau dalam projek tenaga solar di Sarawak berbilion-bilion ringgit. Rosmah merompak projek tenaga solar Kerajaan Persekutuan di Sarawak. Maka saya tidak hairan Dato' Adli Kamarudin yang direkrut oleh Bosku Rosmah, Bosku Najib ini kantoi seperti mereka. Bosku Najib tertekan dengan perbicaraan kes jenayah rasuah dalam syarikat 1MDB di negara ini. Maka saya tidak hairan orang-orang bawahan ikan bilis yang diternak oleh Bosku Najib, Bosku Rosmah penyamun 1MDB kantoi juga sama seperti Bosku Najib dalam Mahkamah Malaysia. Maka ini adalah penamat kepada legasi politik Bosku Najib, Bosku Rosmah yang tamak merompak projek-projek rakyat di Putrajaya. Salute and respect Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia kerana berjaya memberkas dan menangkap orang-orang Bosku Najib, Bosku Rosmah dalam kartel projek 3.8 bilion ringgit di Putrajaya. Checkmate and game over. Bosku Najib, Bosku Rosmah, Dato' Adli Kamarudin yang kantoi menjadi mastermind merompak projek-projek rakyat di Putrajaya minggu ini. Game is over, bosku. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terus hidup suara keramat rakyat Pakcik Makcik Oto Arum. Terus menang dan terus menang suara keramat rakyat Malaysia yang menjadi mangsa rompakan kartel projek Bosku Najib, Bosku Rosmah di Putrajaya sejak tahun 2012, 2013, 2014 hingga tahun 2021. Terima kasih.